soal cerita solat subuh, solat fajar subuh waktu pagi. Antara di alam 5 waktu ni tuan-tuan, subuh dan asar, malaikat bergilir ganti naik dan turun menghadap Allah Subhanahu wa taala bawa amalan kita. Malaikat yang naik waktu subuh dan turun waktu asar, 2 waktu ini. Lalu malaikat tanya, ketika kamu tinggalkan mereka di bumi, apa yang mereka sedang lakukan? Hum yusalluna, wahai Allah, mereka sedang semayang. Allah tanya bukan sebab Allah tak tahu, sedangkan huwa a'lamu bihim, Allah Ta'ala itu maha mengetahui segala urusan kita ni. Tapi nak cerita tentang malaikat ni, dia buat kerja dia, malaikat report bagi tahu yang mereka ni sedang semayang. Jadi beruntunglah tuan-tuan di antara 2 waktu ni kalau kita dapat solat. Lebih-lebih beruntung 2 waktu ni kalau kita dapat solat secara berjemaah. Naik dan turun malaikat 2 shift ni khabarkan yang mereka sedang solat, ya Allah. Sebab itulah tuan-tuan, waktu solat ini ada perkara-perkara dalam dia yang jangan kita remeh-remehkan. Ataupun bila kita sebut perkara sunat, ma yusabu ala fa'ilihi wa la yu'aqabu ala tarikihi, perkara yang diberi pahala kepada yang mengerjakannya dan tidak diapa-apakan kalau dia tak buat. Contoh simple, kecil je, perkataan amin. Lepas imam Ustaz Abid kita kata waladdallin, kita pun amin, tu sunat. Padahal duduk diam pun tak apa. Tapi walaupun sikit pendek itu perkataan amin tu, bila disebut dalam waktu solat selepas imam waladdallin, kita sebut, dia bersepakat dengan amin para malaikat tuan-tuan. Malaikat pun sebut amin juga, tapi kita tak nampak. Yang kita dengar amin kita, amin jiran kita dan amin imam kita saja. Amin malaikat kita tak dengar. Siapa yang dapat amin bersama dengan malaikat ini, ghufira lahu ma taqaddama min zambih, diampunkan dosa-dosa dia yang terdahulu. Itu dia. Sikit je, simple je amin. Amin. Okey, insya-Allah tuan-tuan kita teruskan kuliah kita. Hadis yang ke-44. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza aradallahu bi 'abdihi al-khaira ajjala lahu al-'uqubata fid dunya, wa iza aradallahu bi 'abdihi syarra amsaka anhu bi zambihi hatta yuwaffiya bihi yaumal qiyamah." Daripada Anas radhiyallahu anhu katanya, Anas, kita ulang lagi sekali, adalah satu orang sahabat yang amat-amat mengenali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkhidmat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana bila Rasulullah sampai ke Madinah, ibu Anas ni datang bawa Anas kepada Nabi, "Ya Nabi, aku tak ada benda lain nak bagi macam orang lain bagi, tapi aku ada anak ni, ambillah untuk khidmat kepadamu." Anas pun seronok tuan-tuan. Itu. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hambanya, disegerakan bagi hamba itu kesusahan sewaktu di dunia. Sebaliknya, jika Allah menghendaki dengan hambanya kejahatan, ditangguhkan pembalasan ke atas hambanya di hari kiamat. Ini hadis tuan-tuan, hadis sahih ini. Andainya Allah hendakkan kita ni baik, berkebajikan, ajalalahu, Allah bagi cepat sedikit ujian atas muka bumi ni, berbentuk kesusahan, kesakitan, segala bagailah yang meresahkan kita, Allah bagi percepatkan. Kalau Allah tak nak bagi kebajikan kepada kita, sebaliknya dilambatkan. Hidup senang lenang, sakit tak pernah, susah hati tak ada. Sampai orang ni dia rasa pula, puak-puak tu ke masjid mengaji, bersedekah, tak ada sekenang aku, tak ada sekaya aku. Dia rasa pula begitu. Dalam istilah lain kita panggil istidraj. Maka beringat orang yang begini.
Macam kita ni duduk kejap ada sakit, duduk kejap ada susah, okey lah tu. Tapi kalau tak pernah susah langsung, tak pernah sakit langsung, risau. Itu. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, inna 'azimal jazaa'i ma'a 'azimal bala'i, wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu. Ini sesungguhnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya besarnya pahala dalam banyak kalimah. Awal kalimah ni tuan-tuan, jika dimulakan dengan inna, tuan-tuan jumpa dalam Quran, dalam hadis, inna maknanya nak tunjukkan sungguh-sungguh benda tu. Taukid ni nak menguatkan memang perkara ni sungguhlah. Yani inna azimal jazaa'i ma'a azimal bala. Sesungguhnya Allah itu apabila mengasihi sesuatu kaum, bila Allah Ta'ala ni bergantung besarnya pahala itu, bergantung kepada besarnya kesusahan. Banyak mana dia ni susah, banyak itulah dia punya pahalanya. Sebesar mana penderitaan dia, sebesar itulah pahala Allah Ta'ala nak bagi pada dia. Jadi kita jangan rasa Allah tak sayang lah kalau Allah bagi sikit kepada kita ni. Kadang-kadang sakit, kita kata sakit kita ni lebih sikit pada sakit dia. Oh tak aci lah, bukan aci, tak aci, feel okey lah. Allah Ta'ala sayang kat kita. Cuma nak menerima hakikat sakit yang kita diuji lebih pada orang itu take time, orang kata. Yang ni perlu counselling, perlu belajar. Kalau tidak takut dia dua je bila sakit ni. Satu dia reda, satu dia kufur, putus asa. Bila dia reda, dia cari ubat. Sebut reda ni tuan-tuan bukan duduk atas katil. Haji tak ke hospital ke? Tak apa awak reda. Haji tak jumpa Tuan Zul ke, Ustaz Habib ke, jampi sikit, aku reda atas katil. Tak jadi. Dia reda ni, dia sakit, dia pergi berubat. Tapi lah hati dia, aku reda ya Allah, sambil cari ubat, cari penawar. Tu dia katakan reda. Kalau itu satu jenis lagi yang ni paling kita risau, kita takut. Dia merungut. Kenapa ya Allah ramai lagi di bandar you ni? Aku yang kau uji, kau yang bagi sakit. Bagilah JKK banyak mengurusi ke, bendahari ke. Itu tak jadi. Tapi nak sampai reda ni tuan-tuan, nak kena pujuk hati, nak kena gayu hati. Bila kita tengok balik, sebut kata Rasulullah pun sakit lebih daripada kita, waktu tu dia datang, reda itu dia datang tuan-tuan. Itu besarnya penderitaan kamu, sebegitulah besarnya pahala yang kamu dapat. Sesungguhnya Allah itu apabila ia mengasihi suatu kaum, mereka diduga dengan kesusahan. Allah duga sungguh. Allah duga dengan kesusahan kalau Allah sayang. Siapa yang reda dengan kesusahan itu akan mendapat keredaan Allah. Siapa yang reda dapat keredaan Allah. Dan siapa yang tidak reda maka ia akan menerima kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa man sakhita falahu sukhtu. Orang reda Allah suka. Bila Allah reda tak sama dengan reda kita makhluk. Radhiyallahu an, bila Allah reda steady lah, tak ada apa-apa lagi. Tapi yang kita risau falahus sukhtu, murka Allah. Bila Allah murka tuan-tuan, habis tak reti nak buat apa, tak boleh nak buat apa. Tiada kata-kata perbuatan yang nak digambarkan bila Allah murkakan satu-satu makhluk ataupun satu kaum. Habis binasa, tak ada harapan lagi lah. Kita kalau makhluk tak suka, Allah reda, tak ada masalah. Tapi kalau Allah tak reda, makhluk pula suka, tak jadi apa-apa sekalipun. Sampai disebut dalam makna sebuah hadis, kalau seluruh makhluk daripada Nabi Adam, daripada mula dijadinya manusia sampailah makhluk yang paling akhir, nak memberi kesenangan kepada kamu, nak meredai kamu, tapi kalau Allah tidak meredai kamu, tidak apa-apa berlaku kepada kamu. Sebaliknya, akasnya, kalau seluruh makhluk atas muka bumi ni daripada mula dijadikan manusia,
nak bagi mudarat kepada kamu. Jika Allah Ta'ala tidak menghendaki kamu mudarat, takkan berlaku apa-apa. Matlamatnya satu je tuan-tuan, redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana ibnu li Abi Talha radhiyallahu anhu yashtaki fa kharaja Abu Talha fa qubida sabi falamma raja'a Abu Talha qala ma fa'ala ibni qalat ummu Sulaim wa hiya ummu sabi huwa askanu makana faqarrabat lahu al-'asha'a fata'ashsha summa asaba minha falamma faragha qalat waru sabiyya falamma asbaha Abu Talha ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu faqala a'rashtumul laylata qala na'am qala Allahumma barik lahuma fawaladat lulama faqala li Abu Talha ahmilhu hatta ya'tiya bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ba'asa ma'ahu bitamaratin faqala am'ahu syai'an faqala na'am tamaratun fa akhadhaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam famadaghaha summa akhadhaha min fihi faja'alaha fi sabi summa hannakahu wa sammahu Abdullah. Ini hadis kita pernah baca hari itu, pernah sebut mengenai kesabaran, ketahanan seorang wanita yang bernama Ummu Sulaim. Apa dia? Daripada Anas radhiyallahu anhu katanya Abu Talha mempunyai anak yang sedang sakit. Waktu dia keluar, anaknya meninggal dunia. Semasa Abu Talha kembali, ia bertanya kepada istrinya, bagaimana keadaan anakku? Dijawab oleh Ummu Sulaim, ibu anak itu keadaannya lebih tenang dari dahulu. Selepas itu istrinya menghidangkan makanan, lalu Abu Talha pun makan malam bersama istrinya. Selanjutnya menyetubuhi istrinya. Apabila selesai, istrinya berkata, kebumikanlah anak itu. Pada pagi esoknya Abu Talha menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberitahu hal yang berlaku semalam. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Abu Talha, adakah kamu bersetubuh dengan istrimu malam tadi? Abu Talha menjawab, ya. Lalu Nabi bersabda, Allahumma barik lahuma, yang bermaksud, ya Allah, berkatilah mereka suami isteri. Kemudian lahirlah seorang anak lelaki, maka Abu Talha memerintahkan Anas membawa anak itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta dengan beberapa biji buah kurma. Nabi bertanya kepada Anas, adakah bersamamu suatu benda? Dijawab oleh Anas, ya, berapa biji kurma. Kemudian Nabi mengambilnya dan dikunyah-kunyah kurma itu, kemudian dikeluarkannya daripada mulutnya dan disuapkan ke mulut bayi itu dan disapukan di langit-langitnya serta diberi namanya Abdullah. Hadis Bukhari dan Muslim. Ini hadis tuan-tuan. Tadi kita sebut Anas bin Malik. Maka Anas yang memberitahu tentang peristiwa ni. Anas ni bin Malik, anak kepada Ummu Sulaim yang dalam hadis ini. Malik dah meninggal dunia, ayah Anas, maka ibunya Ummu Sulaim berkahwin semula dengan Abu Talha. Jadi Anas ini anak tiri kepada Abu Talha. Itu. Jadi ceritanya yang ni Anas bagi tahu sendiri tuan-tuan. Katanya, seperti mana yang dibacakan tadi, bila ayahnya ni berkahwin, maknanya Ummu Sulaim ni berkahwin dengan Abu Talha, dapat seorang anak kan. Jadi bila dapat seorang anak itu, anak ni meninggal dunia. Sedangkan setiap hari tuan-tuan, setiap hari Abu Talha ni dia businessman. Bila dia balik, dia tanya bagaimana keadaan anak.
Waktu ni anak tengah sakit je, demam. Okey, tak ada masalah, anak okey, sakit demam-demam biasa. Bila sampai pada hari tertentu, 2-3 hari dia balik, anak ni meninggal dah. Tapi coolnya Ummu Sulaim ni, Ummu Sulaimnya dia punya cool tu, dia pesan dekat saudara, jangan bagi tahu dekat Abu Talha ni yang anak dia dah meninggal. Biar aku sendiri yang bagi tahu. Oh, tenang sungguh tuan-tuan. Dan bila suami dia balik, suami dia tanya bagaimana keadaan anak kita. Huwa askanu makana, katanya. Dia lebih tenang daripada sebelumnya. Tenang sungguh lah, dah meninggal memang tenang. Maksud dia gitu. Tapi Anas ni dia faham, oh okey lah tu. Better than yesterday. Bila gitu tak apa. Dia siap makanan cantik-cantik, sedap punya makanan. Ni dalam keadaan anak duduk dalam meninggal ni, dia siapkan makanan. Lepas suami makan apa semua, dia siapkan diri dia pula. Suami apa lagi? Jadi malam tu. Faham tak? Tak payah detail. Maka bersama bersetubuh. Steady je. Bila esok pagi tu, subuh baru dia tahu. Dia kata, wahai Abu Talha, wahai abang lah kalau kita kan, apa pendapatmu, aku nak tanya, jika satu kaum tu bagi pinjam kepada satu kaum itu, satu orang itu, satu barang, patut tak orang tu pulangkan balik? Memang kena pulang lah. Bila kaum tu nak balik, dia pinjam je, bukan dia bagi terus. Begitu jugalah Allah bagi pinjam anak kepada kita, Allah dah ambil kembali. Anak Abu Talha lain macam muka tuan-tuan. Anak meninggal tak dibagi tahu. Esok baru dia bagi tahu. Bukan tak nak bagi tahu, dia ni taat Allah, taat Rasul, taat suami, cari time paling baik nak bagi tahu. Ini tuan-tuan, ni tahap kesabaran yang luar biasa nak bagi tahu. Sebab kita ni duduk dalam bab sabar. Lalu dia tak ada, orang kata apa, tak tunggu banyak, terus pergi mengadu pada Nabi SAW. Abu Talha terus pergi mengadu lepas subuh, terus pergi mengadu, ya Rasulullah, begini kaza wa kaza, semalam aku balik dia bagi tahu wa askanu makana, lebih baik padahal anak aku dah meninggal. Kemudian dia persiapkan makan, siapkan diri. Adakah kamu bersama, kata Nabi, adakah kamu bersetubuh waktu itu? Maka dia kata, ya. Barakallahu lakum, kata Rasulullah, barakallahuma, berkat, moga Allah Ta'ala memberkati kamu semalam itu. Berkat sungguh tuan-tuan. Lepas duduk tak lama, mengandung semula. Fahamlah Abu Talha ini akan kesabaran isterinya ni bukan calang-calang, luar biasa. Jadi bila mengandung tuan-tuan, dah nak hampir 9 bulan tu, sahabat ni kalau boleh sebelum tidur nak tengok Rasulullah dulu. Bangun tidur kalau boleh wajah Rasulullah dululah nak tengoknya. Maka demo ni sentiasa pergi ke mana Rasulullah pergi, demo pergi, ikut aja. Bagi bermusafir mereka ikut, balik daripada bermusafir mereka ikut. Di mana Rasulullah singgah, di situ dia mau singgah. Apa tiap yang dibuat, itu nak dibuat selagi boleh dibuat. Termasuklah Ummu Sulaim ni dengan suaminya Abu Talha. Walau dah mengandung tu kan, ikut pergi ke mana pun. Bila balik, ini anak yang dah meninggal, ni anak yang kedua. Bila balik saja kan, satu daripada satu musafir, maka rasa nak terbersalin sangat dah, nak bersalin sangat. Lalu suaminya Abu Talha doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, sebutlah dalam dalam doa-doa supaya Allah Ta'ala tahan sat, jangan bagi bersalin. Maka steady sat, tak salin lagi. Hebat tuan-tuan suami, tuan-tuan boleh tahan, jangan bagi bersalin. Nak tengok pun takut. Lepas naik bila tu dah lah tu, alhamdulillah, apa jadi sat lagi ya. Itu bila begitu tuan-tuan, bersalinlah Ummu Sulaim tadi. Bila bersalin ni, siapa yang nak kena jaga? Anas lah nak kena jaga. Kan. Siap maknya bagi syarat lagi, wahai Anas,
Sebelum tu Nabi sebut dulu, iza waladat Ummu Sulaim fa'tuni bisabi. Ni tak apalah, bila Ummu Sulaim ni nanti bersalin, bawa kepadaku, kata Nabi. Fa'tuni bisabi, bawa budak tu, bawa bayi tu. Kemudian bila malam tu bersalin, ya Anas, la yut'am hatta taghdu bihi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Anas, kamu jaga adik kamu ni, jangan bagi dia makan sesuatu, minum sesuatu, hatta taghdu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampailah esok pagi bawa pergi dia jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kan. Jadi Anas pun bagi tahu dalam satu riwayat yang lain, fabata yatabki, budak kecil tuan-tuan, baru lahir, memang nangis je kerjanya, menangis. Maka wabitu muhtajina alaihi, bila aku jaga dia menangis, aku pun tak boleh tidur, kata Anas. Bila sampai je waktu pagi, Anas bawa adik dia yang baru lahir ni, adik tiri dia baru lahir, pergi jumpa Rasulullah. Waktu tu Rasulullah sedang menanda unta. Tanda unta ni maknanya unta ni ada yang orang hadiah, ada yang orang infak, maka tanda. Habis selesai Rasulullah buat kerja, baru Anas, ya Rasulullah, inilah anak adik aku yang Rasulullah suruh bawa apabila dia dilahirkan, aku dah bawa wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ambil tamar dikunyah-kunyahkan, kemudian dimasukkan ke dalam mulut kanak-kanak tadi. Wahannakahu, yang ni orang panggil tahnik. Bila masuk dalam mulut tuan-tuan, bayi ni, budak ni, dia punya sedut, punya suka. Sampai seronoklah. Rasulullah senyum. Unzuru ila hubbit ansarit tamra, maknanya lihatlah, Nabi kata, budak Ansar ni, maknanya orang Madinah lah, at-tamra, sukanya makan buah tamar. Sukalah, kawan daripada semalam tak makan. Yang pertama tuan-tuan, tangan yang mulia sendiri tu masukkan dalam mulut dia. Bukan semua kanak-kanak ni Rasulullah yang tahnikkan. Jadi kemuliaan Abdullah ni special lah. Dia pun senyum lah. Tangan yang paling mulia Allah jadikan masuk dalam mulut dia tu, siap pusing-pusing lagi di langit dia tu, senyumlah dia, isap dia, sedutlah seronok. Maka sammihi ya Rasulullah, kata Anna, wahai Rasulullah, bagilah nama. Sammahu Abdullah, maka Rasulullah letak nama Abdullah. Dalam hadis ni tuan-tuan nak tunjuk kepada kita, yang pertama dari sudut fikrah, cara-cara bila anak ni dilahirkan, jangan ambil remeh benda ni, tahnik ni. Bawalah pergi cari siapa-siapa. Untuk tahnik, Pak Imam ke, Ustaz ke, Pak Kiai ke, bawa. Mana-mana nampak ada orang soleh dalam kampung, dalam taman kita ni, nampak dia ni bagi, walaupun dia bukan ustaz, rajin nampak mari masjid, kuliah dia ada je, cakap pun tak pernah mohong, cakap tak tinggi, warak, nampak suruh dia tahnik. Orang soleh dulu. Cari tamar tuan-tuan, jangan beli yang 3 kilo 5 ringgit, kerah, kesian budak. Yang orang nak buang, yang tu diberinya nak sedut macam mana, bagi yang tamar yang mahal sikit tu. Tumpang-tumpang orang pergi umrah, tolong buat balik tamar rosak sikit yang lembut tu. Yang tu jangan kata dia suka, atuk dia pun suka, ngunyah tak berhenti. Bagi yang tu dia kunyah. Jangan temakau pula, temakau tak boleh. Tamar, tak ada tamar ambillah madu, tak ada tambu madu ambillah gula, tak ada gula jangan buah cuka. Tapi zaman sekarang ni nak kata tak ada tamar tu payahlah, terpayah. Dulu punya zaman barangkali lah kita nak dapat tamar ni pun tunggu orang balik Mekah tu pun dapat sebiji kongsi 2, jilat biji-biji dia tu. Sekarang ini penuh mana-mana kedai pun ada. Tapi jangan tuan-tuan kiaskan tamar dengan sawit juga, nampak nak sama ni, tamar tak ada sawit boleh kot, tak boleh lah. Zaman sekarang senang tuan-tuan, nak yang ada tangkai tak ada, yang tak ada tangkai pun ada, pergi kedai Zubir tu pun ada, boleh buat sendiri. Cari orang soleh,
Kemudian dalam hadis ni juga boleh suruh orang taruh nama, letak nama. Kadang-kadang kita tahu nama tapi makna tak tahu. Sedap apa makna Honda bin Yamaha. Carilah orang yang terror. Ustaz, Haji ni apa maknanya ni? Ataupun Haji tolong letaklah nama makna anak saya ni, boleh tak? Tapi biasanya bila suruh orang letak, kita tak puas hati. Allah, nama ni bunyi macam klasik lah Ji, nama baru tak ada ke? Tu mula dia cantum habis nama mak, nama ayah, nama nenek, habis semua ya. Kan? Cari mana nama yang baik. Kemudian akikah, ini semua kita bincang lain. Dalam hadis ini nak bagi tahu, inilah kesabaran daripada Ummu Sulaim yang luar biasa. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa, Allahumma barik lahuma, berkat doa Nabi ni tuan-tuan, kan? Lepas daripada Abdullah tu, ada lagi anak bawah daripada itu. Semuanya berjuang fi sabilillah belaka, semuanya hafiz Quran belaka. Ini satu Allah Taala ambil, dia redha, dia sabar, 10 Allah Ta'ala ganti yang lagi-lagi hebat lagi daripada tu. Yang ni kita tak nampak, yang ni kita tak tahu tuan-tuan. Ini Allah Ta'ala beri ganjaran luar biasa kepada Ummu Sulaim. Ada orang panggil Rumaisah, wanita yang paling sabar sekali. Waktu tuan-tuan, waktu mana nak berkahwin dengan Abu Talhah dulu tu pun, dia bukan nyendak sangat pun. Dia wanita yang ada rupa, warak, alim. Macam-macam orang bagi nak minang dia, dia tolak. Abu Talhah ni kaya. Sampai di Madinah tu tak ada orang yang barangkali tolak dia punya pinangan. Tapi Ummu Sulaim ni tolak. Apa hal kamu tolak? Kamu nak apa lagi? Nak emas ke, nak perak ke? Tak. Nak Islamnya kamu je. Waktu tu baru Abu Talhah ni masuk Islam. Hebat tuan-tuan. Ini Ummu Sulaim. Dan hadis kita yang seterusnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kata anna, ada kalimah anna, kena baca Rasulullah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab ada kalimah anna ataupun inna. Qala laisa syadidu bisur'ah, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah ukuran kekuatan seseorang itu dengan bergusti, tetapi orang yang kuat itu ialah orang yang dapat menahan hawa nafsunya indal ghadab, ketika dia marah. Yang ni Nabi sebut terang-terang kepada kita tuan-tuan. Jangan kita duk rasa orang yang kuat tu bila dia boleh mengalahkan orang lain. Heavyweight, dia rendah, orang lain berat, dia boleh kalahkan. Dia seorang boleh tumbangkan 5 orang. Itu tak dinamakan kuat. Kuat fizikal saja. Yang sebenar-benar yang dikatakan kuat, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Sesungguhnya orang yang kuat itu ialah orang yang dapat menahan, kawal, kontrol diri dia, nafsu dia indal ghadab. Waktu dia marah tu, tengah-tengah marah dia tahan. Ini orang yang paling baik, orang paling kuat. Dan tahan yang mana, sabar yang mana yang paling cantik sekali, iaitu indal awwali sadmati, waktu mula-mula pertembungan, mula-mula kena sesuatu, Allahu Akbar, aku sabar. Itu yang paling baik, yang paling tinggi. Macam orang nak ajak bergaduh kan, kita bukan salah apa, orang ajak bergaduh kita tahan, kita sabar. Padahal boleh makan cekak je dia ni kan, kita boleh je, tapi kita tahan, sabar. Itu yang paling baik. Tapi kalau dia ajak bergaduh, pukul, tumbuk, pijak sampai lunyai, hidung bertukar 12 telinga ni, kita kata nasib baik aku sabar. Itu sabar apa? Sabar level paling rendah yang macam tu. Yang mula-mula tadi paling cantik kan? Dia tahan, dia kawal, dia kontrol nafsu dia ketika marah. Senang dah nak buat. Payah. Bila payah, sebab tu fadilat dia besar.
Fadilat dia luar biasa. Benda susah, perlu mujahadah. Hadis seterusnya, wa an Sulaiman bin Surdi radhiyallahu anhu qala kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yastabani wa ahaduhuma qad ihmarra wajhuhu in fakhat wa antafaqat awdaduhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la a'lamu kalimatan law qalaha la zahaba anhu ma yajidu law qalaha a'udzu billahi minasyaitonir rajim zahaba anhu ma yajidu faqalu lahu inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ta'awwaz billah minasyaitonir rajim. Ini satu tip tuan-tuan yang kadang-kadang kita tak nampak fadilat satu-satu benda tu. Apa dia? Daripada Sulaiman bin Surdi radhiyallahu anhu katanya, ketika aku duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat dia selalu khabar apa ini tuan-tuan, ketika kami duduk dengan Nabi ini duduk bersama, kadang-kadang bila duduk sama-sama Nabi akan bagi tahu sesuatu. Kadang-kadang bila duduk bersama berlaku sesuatu, Nabi akan bagi isyarat tentang perkara yang berlaku tu. Yang ni ketika sahabat duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua orang lelaki sedang bermaki-makian, bergaduh sampai maki sana sini, kawan tu maki kawan ni, bermaki-makian ni maknanya masyarakat lah, bina masyarakat. So kawan ni pemaki, kawan ni pemaki, dua-dua maki. Dua-dua teruk lah. Kalau seorang maki, seorang diam, dia tak panggil bermaki-makian, dia panggil kena maki. Di antara satu sama lain, salah seorang daripadanya telah merah mukanya dan tegang pula urat lehernya. Yang ni merah sampai tegang urat leher, keluar urat leher dua ni. Mata merah tuan-tuan, mata merah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lihat keadaan yang berlaku tu. Nabi sebut kata apa? Sesungguhnya aku ajarkan satu perkataan, sekiranya dibaca tentu hilang apa sahaja yang dirasakannya, yakni rasa marah. Aku nak ajar satu, kata Nabi, depan para sahabat tu. Sebab sahabat kata kunna tu maknanya ramai lah, lebih daripada dua lah. Nak ajar sesuatu yang mana kalau kamu sebut kalimah ini, hilang perasaan marah itu. Apa dia? Iaitu ia mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Macam yang kita duk sebut tu lah. Selama ni mungkin kita tak tahu, tapi ini kita baru tahu fadilat muttafaqun alaih daripada Bukhari dan Muslim. Ui, besarnya ta'awuz ni, a'udzubillahi minasyaitan ni besarnya. Yang duk ingat belum ngaji je atuk suruh dulu atuk kita ngaji rotan di tepi, kalau baca tulis bismillahirrahmanirrahim nak baca Fatihah tu piak dari mana a'u, dia kata. Dia tanya mana a'u, a'u tak tahu gimana mana a'u. Dia tak ceritalah dalam benda tu ada dalam Bukhari Muslim nak kena baca a'udzubillah, nak kena ta'awuz. Dia tak cerita lah, baru kita tahu bila kita mengaji. Dia tahu piak mana a'u, dia kata, baru ingat balik. Lepas pada tu nak mengaji a'u saja, nak pergi sekolah buat a'u dulu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rupanya ni fadilat dia, datang daripada Bukhari dan Muslim, hadis sahih tuan-tuan. Kalau kamu sebut kata Nabi, hilang perasaan marah itu. Hilanglah marahnya. Maka mereka pun berkata kepadanya, orang yang merah muka, bahawasanya Nabi SAW bersabda. Lalu sahabat ni bagi tahu kepada orang yang sedang merah muka, yang sedang duk bergaduh tadi itu, kata Nabi SAW, berlindunglah dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Tak ada cara lain tuan-tuan. Nak hapuskan syaitan ni tak ada cara lain. Sebab dia nampak kita, kita tak nampak. Kan mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menguasai segala-galanya, yang kita nampak, yang kita tak nampak, yang kita boleh rasa, yang kita tak boleh rasa. Dia bukannya berbentuk berjirim, berjisim macam kita berketul, berfizikal. Dia dalam urat darah kita, dia boleh menyelirak. Dalam fikiran dia boleh masuk. Pergerakannya laju.
Jadi kalau kita dengan fizikal kita ni nak tempuh dengan fizikal, tak tertempuh, melainkan dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu je caranya. Ta'awuz billah. Ta'awuz falyasta'iz billah. Maka minta berlindung kamulah dengan Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah tuan-tuan 4-5 hadis pagi ni. 5 hadis ni kalau hadam, tuan-tuan besar. Sebab tu mohonlah pada Allah Taala ilman nafi'a, ilmu yang memberi manfaat. Di awal pagi ni, di awal pagi keluar daripada rumah, time masih ada lagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ilmu yang duk nampak ni bagilah dah jadi bermanfaat tuan-tuan. Warizqan thayyiba, nanti nak pergi cari rezeki, moga Allah bagi rezeki yang halal lagi baik. Dan yang paling penting wa amalan mutaqabbala, yang duk buat selama-lamanya ni bagi Allah Taala terima. Bunyi dah, saya pantang dengar bunyi ni. Moga Allah terima segala amalan kita. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhaman malaikatul muqarrabin wa salli wa sallim ala jami'i anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin.